بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma. Artinya, dan demikian pula mustahil atas Allah Ta'ala jahil dan barang yang pada maknanya dengan apa jua yang diketahui. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nyembah kurnia dia, belah ihsan dia, masih beri kelangsungan kepada kita, masih lagi peluang diberi kepada kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, yang kita ada atas muka bumi ini ada tugas, ada tanggungjawab, ada kewajipan yang kita kena laksana besar sekali. Untuk dengan pelajaran kita nak belajar ni, mengenal Allah, untuk sedar ke Allah, tauhid ke Allah, dalam masa yang sama boleh zikir ke Allah. Itu adalah benda besar dan tugasan yang wajib atas kita. Kena belajar, kena faham sampai dia jadi darah daging kita, perkara yang tak boleh dipisahkan dalam kehidupan kita. Itulah sentiasa sedar ke Allah, sentiasa memuji Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala dengan memuji dia, tanzihkan dia pada sifat kekurangan, ta'zimkan dia, tauhidkan dia, sentiasa menyedari apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan semuanya adalah anugerah dia. Itu kewajipan kita. Syukur Allah Ta'ala diberi kita Islam melalui mak ayah kita. Dengan Islam tu pula dia telah mudahkan kita berbagai perkara, menyebabkan kita boleh jadi taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Dan lebih lagi besar kita, syukur kita diberi kepada kita kehalubaan, minat nak belajar dan faham perjalanan agama. Alhamdulillah, lebih lagi dipertemukan kita dengan orang yang boleh ajar kita dan fahamkan kita bagaimana nak hidup beragama. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kesihatan dan kelapangan masa, keupayaan, minat berterusan untuk berada dalam majlis yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita nak sambung ni, masih nak bicara bab perkara yang mustahil, sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Dan mustahil kita bicara ni lawan daripada 20 yang lepas. Tujuan belajar dan faham yang lawan, supaya kita faham betul-betul apa maksud yang wajib yang lepas. Tahu maksud wajib dan tahu makna di sebalik wajib, dengan istilahnya mustahil. Wajib-wajib akli, itulah di sebalik dia, opposite dia adalah mustahil akli. Dengan faham perkara yang wajib, begitu juga apa opposite dia, lawan dia, barulah akan sempurna faham kita, insya-Allah. Satu tak dapat tidak dalam kaedah kita belajar bab akidah ni. Macam mana juga prinsip belajar apa pun, khasnya antara terdekat kita belajar bab fiqh, setelah kita belajar rukun dan syarat,
ataupun terbalikkan dia, kita belajar syarat dan rukun untuk buat sesuatu ibadat atau membuat satu muamalat ataupun bab munakahat ataupun bab jinayat. Dia ada istilah syarat dan rukun ataupun rukun dan syarat. Masa yang sama kena tahu apa perkara yang boleh membatalkan dia. Tanpa mengenal pasti apa yang membatalkan, begitu juga walaupun rukun dan syarat boleh dipahami, tapi perkara membatalkan dia tak faham, dikhawatiri masih lagi melakukan kesilapan dan boleh tertolak perkara ibadat dilaksana disebabkan pengetahuan kita istilahnya belum sempurna. Belum sempurna pasal apa? Pasal kita tak tahu perkara yang merosakkan dia. Satu nisbah kita belajar agama ni, kita kena belajar faham apa dia Islam, apa dia iman, kena faham apa dia kufur, apa dia nifaq, apa dia syirik, apa dia murtad. Nauzubillah. Kufur, syirik, nifaq, murtad ni musuh Islam, iman. Tak faham kita apa yang dipanggil syirik, kufur, nifaq, murtad, maksudnya iman kita belum betul lagi, Islam kita belum betul. Walaupun rukun Islam dah tahu, rukun iman dah tahu, syarat Islam, syarat iman katalah tahu, belum sempurna lagi kenal selagi tak kenal apa dia kufur, apa dia syirik, apa dia nifaq, apa dia murtad. Tahu apa di sebaliknya, dengan bahasa lain tahu perkara yang membatal dan boleh merosakkan agama, merosakkan Islam, iman ini, baru pengetahuan kita sempurna. Tu pun kalau kita jaga semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Itu yang kita nak belajar ni khas dalam bab ketuhanan. Dah kenal sifat wajib, dah faham, alhamdulillah. Belum sempurna kenal lagi jika belum kenal apa di sebalik ni. Satu, dalam bab kita nak belajar ni lawan bagi sifat ilmu. Dasar kita belajar Allah, dia saja yang alim. Makhluk semua di atas faham wahdaniah, semua asal jahil. Jahil apa ni? Kita ada macam-macam pengetahuan ni, ilmu sains, geografi, embriologi, macam-macam nama tak terfikir kita, macam-macam ilmu. La ilma lana illa ma'allamtana. Ni dasar tauhid. Tak ada apa ilmu kepada kita melainkan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sezat kita orang salah bagi jadi, dia bagi pula anggota dan alat, dia bagi otak, dan di otak itu diberi satu keupayaan untuk dan boleh berfungsi untuk badan kita beroperasi macam tu kot, dan segala anggota kita boleh berfungsi. Masa yang sama diberi kita satu keupayaan berfikir, daya fikir yang sangat luar biasa, yang khasnya atas belajar tauhid ni boleh mengenal Allah Ta'ala yang Maha Esa walaupun tak boleh dilihat dengan mata. Kalau belajar faham betul-betul, memang kita akan dapat yakin kepada Allah Ta'ala, yakin seyakin-yakinnya, hatta lebih yakin daripada adanya diri kita sendiri. Pasal apa? Pasal Allah wajib wujud. Kita ni mungkinul wujud. Wujudnya kita dalil sangat kuat untuk menunjukkan wujudnya Allah yang mencipta kita. Kita ni makhluk dia. Yakinnya kita makhluk dia, dengan yakinnya Allah menjadikan kita. Yakinnya kita ke Allah tu sepatutnya lagi kuat, pasal Allah lah lebih zahir daripada kita. Dan Allah Ta'ala sebut dia huwal awwal wal akhir wal zahir. Dialah awal, dialah akhir. Maksudnya awal dia tak ada siapa sebelum dia. Dialah akhir dengan mana dia baqa, takkan fana. Dialah zahir siapa? Mana ada yang zahir melainkan dia. Asal belum ada makhluk, zahir dia. Dan bila ada makhluk sekalipun sebenarnya menzahirkan dia. Kita ni sepatutnya itu yang kena belajar sampai kita boleh menzahirkan dia. Masuk menzahirkan dia, faham kita Allah jadi yang kita. Itulah istilah menzahirkan dia. Kalau kita tengok kita sedar kita sedar mak ayah kita, sedar bumi, saudara mara,
sahabat andai, kawan, taulan, apatah lagi terpesona dengan dunia, pangkat, makan, minum, tempat tinggal, harta, pengaruh. Wasak habis. Pasal apa tu? Pasal kita tak mengenal, kita tak faham. Akal kita sepatutnya boleh mencapai satu pencapaian hebat untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk menzahirkan Allah Ta'ala, tapi kita tak pergi belajar sampai tak faham langsung bab tu. Na'udzubillah. Jadi sikit ke sana pasal nak sebut dasar kita belajar, Allah dia saja yang ada ilmu, manusia semua jahil. Dalil macam mana? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Wa huwas samiul alim. Allah dia jua yang as-sami, yang mendengar. Dia jua yang berpengetahuan. Makhluk mana ada sebarang pengetahuan. Makhluk nampak ada pengetahuan. Tak ada satu pun pengetahuan yang daripada zat makhluk sendiri. Bahkan Allah lah yang bagi pengetahuan pada makhluk. Satu istilahnya kita la ilma lana illa ma'lamtana. Tak ada satu pun apa-apa ilmu kat kita melainkan apa Allah Ta'ala ajar. Jadi bila tak ada apa melainkan apa Allah Ta'ala ajar, asalnya maksudnya kita ni jahil. Tak ada pengetahuan kat kita melainkan sabit Allah yang anugerah kat kita. Kita laluan untuk menzahirkan Allah ada ilmu. Allah dia ilah, Allah dia kamil. Kita ni yang kena belajar dan kenal dengan tu, kenal diri, mengenal pasti, mengenal dengan pasti. Allah Ta'ala mestilah kita ingati dan tauhidi pada setiap masa dan setiap hari, yang kita ni makhluk dia, yang kita tak ada melainkan Allah lah bagi jadi. Tu dasar tauhid. Bila yang tu kita kena faham sifat Allah Ta'ala, khas hatta kita belajar bab ilmu. Lepas tu manusia ni jahil. Yang mustahil pada Allah Ta'ala apa? Jahil itulah. Jadi apa-apa kalau ada ciri makhluk, walaupun dari sudut ada ilmu, tapi ada ilmu tu yang tu masih dalam status namanya jahil. Macam ni dia akan sebut nanti insya-Allah. Memang kita nak baca bab tu. Sekalipun nama ada ilmu, tapi cara nak dapat ilmu tu, yang tu proses yang tak selayaknya dengan Allah Ta'ala. Itu namanya jahil, wajib tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat yang mustahil tersebut. Yang tu nama dia jahil. Apa dia? Kita nak belajar macam mana? Sikit-sikit ke terus sekaligus? Sikit-sikit jahil. Dalam konteks kesanan jahil. Faham saya cakap apa? Faham? Memang kita mesti belajar sikit-sikit, mana boleh seketul. Beranak-beranak bagi ilmu PhD, bong kelepok tu boleh. Bagi ilmu tadika pun tak boleh nak hadam. Allah macam mana? Macam mana sabit zat dia qadim azali, macam itulah segala sifat kamalat dia azali, qadim, antaranya ilmu dia. Ilmu Allah Ta'ala tak perlu untuk uji, cuba untuk menzahirkan siapa makhluk. Pasal Allah yang jadikan makhluk. Allah yang taksiskan makhluk, spesifikasikan apa yang sepatutnya ciri, sifat, variasi yang ada pada makhluk. Tak kala Allah Ta'ala tak nyata pada dia apa hal makhluk, mustahil, tak mungkin. Jadi Allah Ta'ala ilmu dia azali, nyata, bukan perlu diusaha, bukan perlu diuji, bukan perlu dicoba, barulah dia kenal siapa makhluk. Subhanallah. Apatah lagi syak, zon, waham, belum pasti apa yang nak buat, belum pasti, belum tentu, belum ada kehendak dia. Itu istilahnya. Semua tu dia lazim daripada tu bawa pada jahil, menafikan ilmu pada Allah Ta'ala azali. Semua makna tu mustahil. Yang ni saya sebut dengan perkataan dulu lah. Sebut baca kitab bukan tak boleh, bukan tak boleh baca terus, tapi sekali tengok agam kitab. Apa dia? Bahasa dia, bahasa dia, istilah dia kan. Satu kadang-kadang ngaji tauhid ni, ngaji kitab lagi senang daripada mengaji kitab. So, mengaji kitab dia ada bahas dia yang kadang-kadang bukan keupayaan kita pun nak faham. Itu kadang orang baca, orang yang mengaji lagi lah. Baik.
Selesai. Jadi asal saya nak sebut, prinsip kita belajar sifat mustahil ni adalah supaya makin mantap faham kita apa sifat wajib pada Allah Ta'ala. Itu yang dia kata, demikian pula demikian pula dengan mana, demikian juga macam mana mustahilnya Allah buat sesuatu tanpa ada kehendak dia, mustahil. Macam itulah juga mustahil atas Allah Ta'ala jahil. Satu, memang kita jahil ni kita faham memang tak layak sungguh Ta'ala. Satu lagi yang jangan tak faham apa dia, dan barang yang pada maknanya jahil. Sekali lalu saya dah sebut tadi. Apa dia barang yang pada makna jahil? Asal tak tahu, lepas tu baru tahu. Kena uji dan cuba baru tahu. Kena renung, telik, fikir, renung, deep thinking baru boleh tahu. Subhanallah, subhanallah. Bahkan ilmu Allah Ta'ala yang inkishaf, itu yang kita belajar lepas, yang nyata, ternyata, sedia nyata itu, tak ada apa satu yang di luar lingkup, ruang lingkup Allah Ta'ala. Semuanya dalam skop dia, pengetahuan dia, view dia. Tak ada satu yang keluar daripada portfolio melihat, mengetahui Allah Ta'ala. Allah dia tahu segala, wajib, mustahil, harus. Siap. Jadi mustahil jahil lah apa barang pada maknanya jahil. Siap. Mustahil jahil dan barang pada maknanya dengan apa jua yang diketahui. Bimaklum mimma, dengan apa saja benda-benda yang maklum. Mana-mana saja bab maklum. Sama ada maklum tu bab wajib, sama ada bab maklum itu bab mustahil, sama ada bab maklum tu bab jaiz, bab mungkin, bab makhluk. Semua dalam ilmu Allah. Ya, kita duk cakap ilmu ni, semua dalam ilmu Allah. Maksudnya apa? Allah nyata inkishaf azali lagi, zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia, dan nyata azali lagi inkishaf pada ilmu Allah Ta'ala, zat, sifat, perbuatan, milik makhluk. Mana ada satu pun yang terkecuali dalam hal itu? Tak ada. Baik, jadi kalau gitu maka mustahil lah jahil atas Allah Ta'ala. Imma, kata dia, adakah jahil itu murakkab, ataupun satu lagi disebut nanti, ataupun jahil tu dipanggil jahil basit. Apa dia jahil murakkab? Iaitu diiktikadkan sesuatu atas bersalahan barang yang sebenar. Jahil murakkab ni adalah dia iktikadkan sesuatu, dia berpegang dengan hati dia atas bersalahan barang yang sebenar-benar. Barang yang sebenar-benar ni bahasa lain dengan bahasa Melayu zaman sekarang istilahnya reality. Jahil ni mengiktikadkan sesuatu yang menyalahi reality. Itu jahil. Makan nasi, duk rasa nasi mengenyangkan, jahil. Duk iktikad nasi mengenyangkan, jahil. Bahkan pasit, bahkan boleh jadi kufur. Ya. Itu besar tu masalah kita. Satu, kita belajar akidah ni supaya selamat kita, ya, awal-awal lagi. Satu, taklif umur belajar ni umur baligh. Bahasanya baligh lah. Kalau baligh dengan umur 15, itu yang kelayakan saya panggil sini 16 kan. Baligh. Jadi murakkab ni berpegang sesuatu yang di sebalik benda sebenar, reality tu. Bahasa dia reality, menyalahi reality. Duk faham Allah duk di langit, jahil. Bahkan pasit, bahkan sesat, dal. Ngajar orang pula sesat, menyesatkan. Bahkan ada bab tak kena akidah dia boleh jadi kufur.
Jadi apa masalahnya tu? Pasal dia berpegang dengan perkara yang menyalahi sebenar. Dia intiqad ke Allah Ta'ala perkara yang menyalahi daripada apa sepatutnya dia intiqad. Wasak habis tu amalan. Wasak habis akidah. Baik, jelas satu. Kemudian satu lagi jahil kata dia, ataupun jahil basit. Cuma yang ni disebut selapis je. Tengok lagi, tengok basit ni dulu. Asal mana murakkab apa? Bersusun. Basit tu selapis. Jadi mana yang bersusunnya? Ada dipanggil jahil, bodoh bersusun-susun. Ada bodoh selapis. Bodoh selapis macam ni, kita tengok tadi sebut. Tadi yang bodoh bersusun, i'tiqadkan sesuatu atas bersalahan barang yang sebenar. Tak betul apa dia i'tiqad, pegangan dia, akidah dia. Jadi doktrin dia, dia yakin atas suatu benda yang menyalahi realiti. Itu nama dia bodoh bersusun-susun. Saya nak terjemahkan murakkab tu bagi sedap bahasa sikit. Kalau bunyi bahasa intonasi bahasa Malaysia, macam mana bodoh murakkab ni? Bodoh. Tu maksudnya bukan sebarang bodoh, bukan bodoh. Bodoh. Tu powernya bodoh kan. Boleh faham saya sebut apa kan? Itu nama dia jahil murakkab. Pasal apa? Bodoh tu apa? Bodoh sungguh, bukan bodoh biasa, bodoh sungguh. Yang tu kan. Kalau saya ke bahasa gitu. Ataupun macam ni, bodoh. Apa tu? Bodoh berlapis-lapis. Antara selalu ta'rif disebut dalam kitab, apa dia bodoh berlapis-lapis murakkab ni? Dia punya pengetahuan tak tepat macam mana realiti, satu. Dan dia tak tahu apa yang dia faham salah tu adalah salah. Jadi dia jahil dengan apa yang dia rasa dia tahu. Apa yang dia faham, dia rasa dia tahu, tapi sebenarnya tak betul dengan realiti. Itu bahasa dia. Itu istilahnya waqi', dengan realiti. Bahasa disebut di sini barang yang sebenar-benar. Jadi sebenar-benar tu real lah kan. Itu yang disebut realiti tu. Benda yang real, benda yang sebenarnya, benda yang memang sebenar-benarnya. Itulah yang sebenar-benarnya. Itu dipanggil realiti, benda yang sebenar-benar. Jadi kalau dia tak tahu benda yang sebenar-benarnya, namanya bodoh. Pula tu dia tak tahu pula apa yang dia faham benda tu tak sebenar tu, dia tak tahu yang tu tak benar. Bodoh dia tak bodoh. Itu yang bodoh murakkab. Bahasa mudah, bodoh murakkab ni, jahil murakkab ni, orang ni bodoh, orang ni tak ada maklumat yang tepat dengan realiti. Dalam bodoh, dia tak tahu dia bodoh. Itu bodoh bertingkat-tingkat. Yang itulah bodoh. Saja saya gunakan bahasa itu. Kalau bahasa Arab dia semua asyaddu baladatan, bodoh sebodoh-bodohnya. Okey, siap. Selesai itu. Dan ada jahil, namanya jahil basit. Jadi mustahil pada Allah Ta'ala jahil murakkab, mustahil Allah Ta'ala jahil basit. Jahil basit ni apa dia? Tiada pengetahuan. Basit ni apa? Asal mana selapis? Apa makna selapis? Dia tak tahu dan dia sedar dia tak tahu. Itu jahil selapis. Kalau jahil berlapis-lapis mana? Dia tak tahu dan dia tak tahu dia tak tahu. Tapi belagaknya orang tahu. Itu jahil berlapis. Macam mana kita nak tahu dia tak tahu tapi dia rasa dia tahu, lepas tu ternyata dia makin tak tahu, bertingkat-tingkat tak tahu, bodoh dia tu bertingkat-tingkat, bodoh. Pasal apa tu? Pasal antara sebabnya tak pergi belajar, tak menuntut, tak pergi mengamati apa yang ditunjuk ajar oleh tok guru kita, sampai berpegang dengan menyalahi daripada khas jata akidah ni, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau jahil basit, orang ni tak ada pengetahuan. Bahasa kita ni bodoh selapis. Jadi kalau orang yang dah sesat dengan satu pahaman yang lain, yang tu selalunya dia bukan bodoh selapis, dia bodoh dua lapis. Satu kadang-kadang bab nak mengajar orang menjadi pandai ni,
Dari segi kaedah, baik mengajar orang yang bodoh, basit, daripada jahil, murakab. Yahu. Jahil basit ni, dia tak tahu. Ada banyak benda dia tak tahu. Tapi dia masih tahu bahawasanya dia tak tahu. Itu namanya basit. Selapis ya. Maksudnya ada benda, tauhid tak nak belajar, fiqh tak nak belajar, tasawuf tak nak belajar. Habis-habis belajar dia tanya, ni nahwu ni surah ya, ni tasawuf ni fiqh ke? Nak bubuh dalam subjek pun dia tak kerti kan. Nak bubuh dalam subjek tak kerti. Jadi dia tak tahu banyak benda, tapi dia sedar yang dia banyak benda dia tak tahu. Yang tu atas nama istilah jahil basit. Dan sebenarnya orang jahil basit ni adalah orang alim. Tak mana orang alim? Tak alim dari sudut dia tahu, dia tak tahu. Boleh? Faham saya? Dia tahu, dia tak tahu. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi belajar. Dia pergi belajar. Itu yang istimewa dia. Masalah kita selalunya orang tak pergi belajar ni pasal apa? Jawab. Dia tak tahu. Lepas tu dia rasa dia tahu. Dan sebenarnya apa yang dia tahu tu salah. Tak betul. Tapi pergi belajar tak nak. Tu. Jadi punca manusia ni jadi sesat. Antaranya apa? Jahil murakab. Jahil basit, ya. Kita rasa kata jahil basit lah. Tukang boleh? Memasak boleh? Hang boleh apa? Buat kuih boleh? Boleh. Boleh buat kuih jadi ya. Hang tukang boleh? Masak boleh? Sikit-sikit, masak nasi. Masak nasi ya, tak payah sebut lah tu bukan boleh masak. Malu kat budak Budak tak sunat lagi boleh masak nasi. Betul ke saya cakap? Betul ya? Betul ya? Apa saya sebut yang tu tak boleh masak. Masak ni boleh sebut lah, masak kurma macam ni, masak kari macam ni, masak sambal macam ni. Tahu dah cara-cara dia. Masak nasi tak boleh. Tukang tak boleh. Kebun mana? Kawin-kawin pokok mana? Kawin-kawin pokok mana? Bukan hang kawin. Kawin-kawin pokok mana? Ya Allah. Tergetu pun tak tahu. Tak biasa dengar kawin pokok. Hang tahu kawin pokok? Hang pun tak tahu kawin pokok. Hang kawin hang tahu? Ya Allah. Itulah budak-budak ni. Tak sangka kita sangka benda-benda itu, pengetahuan macam tu common knowledge dah tak? Yang tu tahu. Semai pokok tahu. Semai pun tak tahu. Ya Allah. Tanam tahu tanam. Tanam apa? Tanam arnab mati. Tanam bangkai. Tahu? Tanam pokok tahu? Tanam pokoknya macam mana? Tanam lah, kambus kan? Macam tu. Kalau bagi buahnya sebiji, nak tumbuh tu, nak tanam macam mana? Tanam dalam tanah, korek, tanah kumpul, bagi naik daun macam tu. Tak belajar, tak kerti kita menanam. Panjang nak cerita buat tu. Nak cerita apa? Jadi kalau hanya tak tahu apa benda yang sepatutnya kena tahu, yang sebenarnya yang kena tahu tu macam mana, dia tak tahu dan dia sedar dia tak tahu. Yang ni namanya jahil basit. Jadi istilahnya orang tak ada pengetahuan je lah, no knowledge. Dan dia sedar dia tak ada knowledge, dan dia tak ada pengetahuan. Dia tak tahu. Mau belajar, hang tahu nahwu? Tak tahu. Tajwid? Tak tahu. Fiqh? Tak tahu. Dia jahil je lah. Jahil lah, tapi sebut kasar sikit, bodoh lah. Yang ni tahu. Saya tahu tajwid. Ni hukum apa? Huruf mat ada berapa? Mat ada 15 ustaz. Astaghfirullah. Tapi dia tahu tajwid. Tapi huruf mat 15. Itu apa? Jahil apa orang panggil? Jahil. Jahil bertingkat-tingkat. Jahil berlapis, jahil murakab. Jadi jangan jahil murakab, bahaya.
Masalah jahil murakab ni memang bahaya. Jahil paling besar bahaya jahil murakab. Kalau kita tak tahu, di atas kita tak tahu, kita mengaku kita tak tahu, okey, steady. Tapi kalau kita tak tahu tapi mengaku tahu dan kita rasa kita tahu padahal kita tak tahu, oh ni rosak. Punca rosak masyarakat jahil murakab, bukan jahil basit. Jahil basit kalau tak tahu tambah kita bagi tahu, oh mujurlah bagi tahu kat aku, alhamdulillah. Steady. Jadi. Okey. Macam mana pun sikit yang sebut tahap jahil. Allah Ta'ala tak ada istilah jahil kat dia. Subhanallah. Subhanallah. Satu kata kita, bila kita ada sesuatu maklumat, lepas tu kita dapat dengar satu maklumat lain, kewajipan kita mesti pastikan kesahihan maklumat. Boleh? Faham saya tak? Saya kalau bab ni saya suka bunyi yang putih sikit, kata ensure yourself, walaupun ada bahasa Inggeris sedap lagi, tapi saya punya bahasa Inggeris boleh sedap, boleh terenih lah, bukan sedap, boleh terenih lah. Ensure yourself, you must get information, you must get the right information from the right person. Boleh faham saya tu? Nak faham ni? Nak faham? Susah ke ajar budak-budak ni bahasa Inggeris tu. Boleh faham kan? Faham? Tak faham juga. Ensure yourself. Apa maknanya ensure yourself? Pastikan diri anda. Ensure yourself get the right information. Dapat maklumat yang betul. Pasti mula-mula dapat maklumat betul. Nah, macam mana dapat maklumat betul? From the right person. Kita kalau dapat information from the wrong person, kita akan sangka information tu right. Tengok-tengok absolutely wrong. Bunyi yang putih sikit lah kan. Kita sangka betul, dia tengok salah. Jaga. Pasal apa masalah? Pasal kita dapat information daripada wrong person. Satu atas kita ni, bila saya kata sebut tadi, bila ada pengetahuan kita dengar macam ni, okey, kita dah faham macam ni lah. Tengok macam ni. Kita mesti pergi pastikan mana satu yang sahih. Sebelum sahih jangan sebarkan. Dah pasti baru cerita. Masalah kita sekarang yang ni Jadi dalam masyarakat pun berlaku kecelaruan dan apa masalah dia ni. Ada benda yang tak sahih dah disebarkan. Ada benda yang duk sebar, benda tak sahih, tapi seolah-olah yang tak betul tu, hak tu lah sahih. Isu sekarang apa? Apa tahu tak saya nak cakap apa? Tahu? Benda ni tak sahih, tapi dah macam sahih. Apa dia? Vaksin lah. Mengapa? Vaksin memang boleh mencegah COVID ke? Tak ada. Untuk apa perlu 2 dos? Orang ada 2 dos masih boleh kena COVID? Masih kena perlu penjarakan sosial? Masih kena pakai face mask? Bofi kata itu. Masih boleh ada keberangkalian kena COVID? Adakah boleh mencegah berapa persentage berapa daripada kena COVID? Tak ada. Bahkan lagi besar untuk dapat persentage untuk jadi kena COVID, pasal memang masuk kuman dalam badan. Walaupun kuman yang telah dilemahkan, walaupun dia punya spike, duri, kelongsong, kepompong dia, cengkerang dia dengan bahasa gitulah. Dah masuk kuman. Kita tak vaksin ni, maksudnya tak ada kuman masuk dalam badan kan. Tapi orang yang boleh merentas negeri, orang yang kena 2 dos. Orang yang tak boleh merentas negeri, tak ada 2 dos, tak boleh merentas negeri. Sepatutnya macam mana? Orang yang kena 2 dos lah tak boleh merentas negeri. Pasal apa? Lepas tu, bila kena penyakit, orang yang tak ambil vaksin disalahkan. Inilah pembawa penyakit. Macam mana kita boleh bawa penyakit pula? Pasal kita bukan ada sebarang kuman kat kita yang dicocok dalam badan kita, yang kita boleh sebarkan penyakit kat orang lain, pasal kita tak ada kuman. Boleh faham apa boleh cakap? Tapi dalam masyarakat sekarang, duk faham apa? Hang dah dos belum? Tak boleh masuk masjid. Kami dah masuk masjid. Kami dah ada 2 dos. Tengok My Sejahtera. Vaccinated. Fully vaccinated. Particularly
Kalau bawah 1 partially vaccinated. Orang bukan tahu semua boleh tak vaksin muka ni. Partially vaccinated. Baru sebahagian saja kena vaksin. Jadi kalau vaccinated maksudnya kuman ada dalam badan, patutnya hang lah bawa penyakit. Dia pergi tengok orang kampung kena. Hang lah bawa. Maksudnya hang ada kuman. Memang disebarkan kuman, cocok. Orang tak kena kuman, ambil kuman daripada negeri mana lah. Diternakkan kuman tu, ambil pergi cocok bawah dalam badan. Itulah kena vaksin. Itulah vaksin nama dia. Jadi cerdik ke bodoh? Soalan ni sikit tak? Nak jawab macam mana? Jangan jawab bodoh, jangan jawab bodoh. Maksud jangan jawab bodoh, jangan jawab bodoh-bodoh. Mesti jawab lagi betul. Tu cerdik ke bodoh? Bodoh lah, vaksin buat apa? Oh, kami terpaksa Ustaz. Okey, saya setuju lah. Memang banyak dipaksa pun. Kalau tanya siapa suka rela lah, rasa mampu tak mau. Iya. Ahli parlimen pun ramai tak vaksin lagi. Ahli-ahli politik pun ramai tak vaksin. Yang divaksin, vaksin tipu. Yang jarum boleh masuk dalam. Macam kita belajar saya kecil-kecil dulu ada pisau yang ada spring. Pisau ada spring, pisau plastik. Ya. Tenggelam kan. Punya pisau tu masuk dalam. Yang ni pun serupa. Jarum masuk dalam. Bila kata kenapa ni? Kami masih belum bersedia. Dia belum bersedia, tapi kat kita kita buru sampai lubang cacing. Kita akan susahkan orang yang tak vaksin. Yang tu yang ditelan dalam masyarakat. Vaksin je lah, yang banyak lah. Mestilah dia buat yang ada maslahat. Memanglah ada maslahat. Meniaga, bisnes. Bukan untuk kesihatan. Sampai sekarang ni, kepala otak manusia, dia bukan nak kira nak hindarkan penyakit, tapi ada vaksin tak ada vaksin. Lalu je kat polis, 2 dos? Belum. Allah halik. Kau patah balik, saya compound sekarang. Ni amaran terakhir. Tengok, IC, lesen. Amaran terakhir, tulis. Ambil. Boleh nama? Scan. Okey. Ini amaran terakhir. Masuk dalam kami punya data. Saya dah pergi last warning. Sekali lagi compound. Berapa ibu? Entah daerah tanpa ni apa? 1,000, 10,000, 1,000, 1,000. Okey, jalan. Jadi bukan masalah nak hentikan rangkaian COVID, tapi nak cari duit. Mula saya guna bahasa duit itu kan. Ini cerita apa ni? Nak cerita murakab tak murakab. Dalam bodoh. Dan dia tak tahu dia bodoh. Dan dia sebarkan benda bodoh tu di kalangan orang ramai. Dan orang semua habis jadi bodoh. Inilah zaman kebodohan yang paling besar sekali dalam dunia tu. Panjang lagi saya syarah tu ya, boleh je. Setakat yang saya tahu Saya cerita selalu pun dalam bab ni bukan saya cerita konspirasi, tak ada, saya tak cerita itu pun. Saya duk cerita apa? Saya duk cerita benda yang duk depan mata kita. Data yang dikeluarkan oleh KKM pun kata dia, hari ni berapa orang, lepas tu peratusan berapa yang kena penyakit, masih kena COVID ni, yang telah yang sebahagian 1 dos, yang 2 dos, yang ni yang tak ada vaksin. Berapa orang yang masih kena COVID ni, yang dah divaksin tu lagi ramai yang kena COVID daripada orang yang tak kena vaksin. Jadi maksudnya ambil vaksin tak mencegah sedikit pun daripada kena COVID. Lebih baik tak ambil. Bahkan kalau ambil pun berapa ramai dalam berjuta-juta orang kena tu, berapa ramai yang pergi duduk tempat kuarantin macam mana? Tidur 8 hari, cek tak ada, balik discharge, potong apa? Potong gelang ping, discharge. Yang orang kat sana kena pun tidak, kena tambah lagi 14 hari. Kuarantin lagi 14 hari. Pasal apa? Kuman tu tak boleh dikesan, bahaya. Pasal tak ada simptom-simptom kena COVID. Yang ni dah confirm dah negatif dah, asal positif. Tak bagi ubat apa pun. Jadi maksudnya bukan perlu ubat.
Memang Allah Ta'ala bagi imuniti badan kita, boleh lawan lah kuman COVID. Sikit lah saya sebut-sebut macam tu kan. Itu saya dah kata, saya guna common knowledge saja. Data-data yang ada je. Untuk yang mati tu, yang matilah. Tapi nak kata, masalah perlukah vaksin tu, perlukah vaksin tu untuk mencegah? Semak lah. Jadilah orang cerdik sikit antara pelajar. Dan kebanyakan orang-orang yang tak mau vaksin ni semua golongan terpelajar. Bukan saya nak kata pula yang tutup vaksin ni orang bodoh lah. Sorry lah kalau duk anggap macam tu kan. Saya tak kata macam tu. Nak faham mafhum dia punya pasal lah. Tapi kebanyakannya kena paksa. Dia bukan masalah isu bodoh. Dah terpaksa. Saya kena buat kerja, kena tindakan tertib. Gelepak bayang. Pagi pergi Pagi pi sihat tak apa, pagi pi herok muka. Pagi bengkak mata, pagi bibir tebal gitu. Mati separuh badan. Pagi apa tu? Oh, tu lagi teruk. Pula tu dia suruh kita sign. Sign buat apa? Untuk kita sendiri menanggung risiko. Kalau kata boleh mencegah, sign, jadi apa-apa kamu tanggung. Kau sign, bukan aku sign. Nak cerita apa ni? Ilmu mana jahil kan? Jahil tak tahu pengetahuan dan jahil murakab nak sebut situ lah. Cuma saya pergi ke vaksin sikit. So, ada benda geram dia terbukulah hati. Sebut juga tu, keluar kat dia, muntah kat keluar. Jahil dalam bab agama sama juga. Berapa ramai orang jahil bab agama. Ada orang tak pernah mengaji agama, tak pernah belajar agama. Tapi syarah agama main sikit lah. Cukup macam mana pun asal nak sebut, kita nak faham ni, Allah subhanallah mustahil jahil. Satu prinsip dah disebut. Jadi kalau ada ayat Quran, hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala perlu pada ujian, dengan itu Allah baru tahu di kalangan manusia ni ada orang beriman, ada tak beriman, siapa sabar, siapa tak sabar. Ayat Quran tu macam mana? Ayat Quran tu tak boleh dipakai dengan zahir. Pasal bertentangan dengan hukum akli dan bertentangan dengan faham ayat muhkam, la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Allah mesti perfect. Antara perfect dia, takkanlah dia perlu ujian untuk dia nak tahu. Perlu ujian untuk tahu sesuatu, itu nama dia jahil. Itu nama jahil. Itu yang jahil dan apa pada makna jahil. Uji baru tahu, itu nama jahil. Nisbah dalam bab ketuhanan, uji baru tahu, nama dia jahil. Allah mustahil jahil. Allah mustahil, dia perlu ujian ataupun cubaan. Dengan tu baru dia tahu. Subhanallah. Bukanlah ayat itu menafikan Allah Ta'ala mencuba dan menguji kita. Memang perbuatan dia, banyak perkara dia buat, fenomena, peristiwa, bala bencana, semua ni adalah ujian. Kesenangan berujian, kesusahan berujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan lakum. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Macam mana? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah kalakum fitnah wa ilaina turja'un. Tak ada lakum. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kamu dengan benda baik dan benda buruk. Fokus dekat situ. Benda baik menguji, benda buruk menguji. Disebab uji, tapi Allah tak perlu ujian. Mutu dia uji tu buat apa? Supaya zahir di kalangan kita, siapa yang tahan ujian, siapa tak tahan ujian. Siapa sabar, siapa tak sabar. Siapa gentleman, siapa tak gentleman. Allah azali lagi, semua sabit, nyata, inkishaf dalam ilmu dia. Jadi yang tu yang nak faham tu. Pasal ada zahir-zahir ayat Quran, jadi ayat Quran tu ada lam, makna ta'lil, makna kai. Kita belajar, dia takkan jadi makna kai, makna ta'liliyah, dia akan makna lamul hikmah, lamul aqibah, lamul sayrurah. Ada istilah macam tu lah. Ada bab kita dah belajar, ingat tak ingat tak tahu lah. Ingat. Ada lamul aqibah, lamul sayrurah, lamul hikmah, ingat. Melengung itu dak lah tu. Wah, makan banyak kan kot, tak ingat apa.
Pernah dengar tak lama hikmah? Ingat kan? Pernah dengar kan? Nanti tengok balik. Besar tu pelajaran tu, nak faham dia tu. Baik. Jadi basit ni tiada pengetahuan. Dia bagi pendek ya. Basit tak ada pengetahuan. Bahasa mudah, basit no knowledge. Murakab orang yang tak ada pengetahuan, dia tak tahu, tak ada apa-apa maklumat, dan dia tak tahu dia tak ada maklumat. Apatah lagi dia berasa dia ada maklumat. Itu bahaya tu. Dalam bab ni kalau nak sebut kan, kalau bab dunia satu hal, paling banyak orang yang jadi jahil murakab ni apa dia? Bab agama. Kerasnya orang yang tak pernah belajar agama, tapi dia ni memanglah daripada kecil dia hukum agama Islam, pasal beranak daripada mak bapak yang Islam, agama dia agama Islam, tapi belum tahu yang dia ada pengetahuan agama Islam, pasal dia mesti berhajat pada belajar. Dan bab agama ni ramai orang yang walaupun tak pernah belajar, tapi dia rasa dia tak belajar. Kadang-kadang sembahyang maghrib, sembahyang belah ya, ngaji tak mau. Sembahyang datang, ibadat ada tapi ilmu tak belajar. Pasal dia rasa aku orang Islam, ni aku tak tahu pengetahuan, tak ada pengetahuan kan, rukun Islam, rukun iman. Ya tu boleh lah. Bukan kau fully informed about Islam and iman. Mana ada full, particularly pun tak ada. Pilih dah fully vaccinated, particularly vaccinated, ini fully informed ataupun particularly informed. Particularly apa? Tak pernah pergi belajar, tak pernah duduk majlis ilmu, tak pernah jumpa tok guru, tak pernah pegang kitab nama pun tak tahu. Ya. Kita punya aras pengetahuan kita, tahap pengetahuan kita tentang agama bodoh sampai tahap tu. Kalau sekolah pernah juga duduk darjah 1, darjah 2, darjah 3, 4, 5. Pernah. Kitab-kitab apa pernah lalu? Tak pernah. Tok guru mana kau pernah belajar? Tak pernah. Kitab mana biasa khatam? Berapa tahun duduk sekolah? Berapa tahun duduk ngaji agama? Kitab apa yang pernah menadah? Berapa orang guru yang kau talaki? Sebut nama guru seorang. Tak ada. Guru agama seorang pun tak ada. Ya Allah. Kau belajar agama dengan siapa? Tapi kalau guru matematik, masa sekolah rendah ingat nama guru matematik? Ingat ni? Tak ingat lah. Ingat? Nama cikgu sekolah? Nama apa? Syahrizal. Panggil Sir, tapi Rizal. Sir Rizal. Sekolah menengah? Tengok, ingat nama. Kitab apa yang kau pernah mengaji sebelum ni? Sir apa? Ustaz apa? Tak pernah. Ni pun main mengaji. Tapi sekolah rendah, sekolah menengah dah belajar macam geografi. Ingat kau nama cikgu geografi? Orang yang memang ingat dah. Orang yang tak ingat nama apa pun tak tahu. Nama sekolah pun lupa. Sekolah rendah dulu nama apa? Nama sekolah pun lupa. SK Lenggong. SK Lenggong ni. Ingat ke Kuala? Okey, cukup. Ambil tu. Nak cerita apa? Belajar tak pernah, guru pun tak pernah jumpa. Tapi kata dia, you ingat I tak tahu ke Islam? Nanti yang bila ada isu-isu dalam Facebook ke dalam WhatsApp macam mana? Semua jadi mufti. Patutnya diam bodoh lah, biar menyepi diri. Jangan tunjukkan bodoh kan. Macam tu lah kan. Kasar sikit lah ayat-ayat macam tu kan. Tapi nak kata macam mana? Nak kata bab agama ni, begitu ramai orang jahil murakab, tapi dia rasa dia alim. Tak ada orang dalam bab akademik ni, dia tak pernah jadi doktor, dia mengaku jadi doktor. Kalau mengaku ni memang bangang. Tapi berapa ramai orang yang tak pernah mengaji agama, tapi dia sedar, dia kata dia adalah, dia tahu, dia kata dia pun ada pengetahuan agama. Tu wajib semak tadi kita lah. Wajib semak tadi kita. Tu saya tanya, berapa tahun guru kitab tu? Semak adik, kitab mana, guru mana. Berapa tahun yang secara formal pernah belajar agama? Berapa tahun? Berapa tahun pernah memondok? Macam tu lah kan. Tak ada pun pergi kursus belajar tauhid. Pernah kursus sebelum ni belajar tauhid? Kursus fiqh? Kursus haji? Kursus mayat? Apa kursus kau pernah lalu? Kursus bab agama? Kursus kahwin?
Nanya, kursus apa? Kursus apa tak ada? Kau potong planet Zuhal ke apa ni? Apa kursus pun tak nak lalu. Saja saya main bahasa itu ya. Tapi bahasa Malaysia pernah belajar? Bahasa Malaysia? Bahasa Inggeris? Pernah pergi sekolah? Buat buku teks ada? Buku tulis ada? Ingat nama cikgu-cikgu yang ngajar? Tak ingat lah. Tapi pernah belajar kan? Kalau 3 tahun sekolah rendah, maksudnya 3 tahun lah pernah belajar kan? Sekolah rendah kan? Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, kemahiran hidup, geografi, saja. Saya sebut bab macam tu lah kan. Tu syarahan sambil-sambil baca kitab tu satu kan. Nak cerita apa ni? Ramainya orang dia jahil murakab dalam bab agama, tapi dia rasa dia alim. Imam Syafi'i pernah sebut macam ni Dia kata macam ni. Best kata-kata dia. Dia kata apa? Cukuplah hinanya jahil ni, yang sehingga orang jahil pun tak sanggup dikatakan jahil. Betul tak? Orang jahil, dia pun tak sanggup untuk orang kata jahil. Dia bodoh. Ni bodoh. Cakap baik-baik Nak menunjukkan jahil ni, orang jahil pun dia tak sanggup untuk menerima perkataan jahil tu pada diri dia. Dan cukuplah untuk menunjukkan kemuliaan ilmu, sehingga orang jahil, walaupun dia jahil, tapi bila kita puji kat dia pandai, macam mana? Ni pandai lah. Itulah menunjukkan kemuliaan ilmu. Boleh? Kalau kaya miskin, tidak. Orang miskin, kita kata kau miskin, marah tak? Miskin, memang kata miskin, marah tak? Kamu tak ada perasaan lagi. Tak ada perasaan. Diam je. Miskin kata miskin, marah tak? Miskin kata kaya, marah? Marah ke suka? Tak faham ni, tak faham perasaan. Miskin, orang kata miskin, marah. Nak marah buat apa kan? Miskin. Ni miskin. Miskin bagi bantuan lah bro. Ulok lah sikit. Aku tak ada duit ni, memang aku miskin pun. Miskin orang kata kaya macam mana? Ni macam perli aku. Aku tak ada duit, yang kata aku kaya. Boleh faham saya cakap. Itu kebetulan ulama-ulama kita tu. Dia punya cakap ni, tepat tu. Mereka orang alim. Dia cakap tu memang tepat dengan realiti kan? Cuma kot kita lah tak boleh nak fahami. Sikit celoteh sikit bab tu. Baik, pada Allah Ta'ala mustahil lah apa-apa yang nama jahil-jahil ni. Yang banyak jahil ni kita. Dengar. Nisbah kita bab tauhid, saya sebut awal-awal lagi apa dia? Walaupun pengetahuan kita tinggi melangit. Apa? Saya ngaji Urdu sebab apa? Jahil. Aku ni jahil. Kita ni apa prinsip kita? La ilma lana illa ma 'allamtana. Allah antal alim. Kau saja ya Allah yang berpengetahuan. Aku tak ada ilmu apa-apa melainkan sekadar Engkau bagi. Bagi pun bukan aku punya, sementara aja. Selagi Kau bagi akal, bagi ingatan, adalah pengetahuan ke aku. Kalau Kau ambil je ingatan aku, apalah ada pada aku. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu kita. Jadi kita belajar ni nak situlah dalam bab ketuhanan. Mengaku ya Allah. Jadi data kita tak tahu, belajar ya Allah. Bagi aku mudah faham, bagi akulah mudah reti. Bagi aku sedar yang aku ni banyak tak tahu. Banyak benda aku kena pelajari. Jadikanlah aku bersungguh-sungguh untuk memahami. Jadikanlah aku betul-betul nak cari keridhaan-Mu ya Ilahi kan. Apa seumpama tu. Baik. Selesai itu. Jadi basit maksudnya tak ada pengetahuan. Dia selapis ya. Dan faham tu dia tak ada pengetahuan, dan dia tahu dia tak ada pengetahuan. Misalnya saya bahasa Cantonese. Saya jahil bahasa Cantonese. Apa maksud saya jahil bahasa Cantonese? Saya tak ada pengetahuan bahasa Cantonese, dan saya tahu saya tak ada pengetahuan bahasa Cantonese. Itu jahil apa? Basit. Kalau saya kata macam ni, saya keturunan Cina lah, takkan saya tak tahu cakap Cina. Padahal memang saya tak kerti cakap Cina.
Tahu apa? Murakab. Dah lah tak tahu cakap Cina. Lepas tu duk rasa macam dia tahu tentang Cina, betul-betul dia ada keturunan Cina, ada darah Cina, mengaku kata tahu bahasa Cina, padahal apa sebatah habuk tak kerti. Boleh lah se lau se, boleh lah sebut yang tu kan, tu pun betul tak betul tu kan. Se lau se tak tahu. Siapa sekolah Cina? Ada budak sekolah Cina siapa? Se tak ada. Se lau se lau se lau se ke shin ke sin? Tanya sin lah. Shin lau se bukan sah lau se. Saja saya main bahasa sikit. Jadi saya sebut semua tu di atas nak mengenal pasti mana yang panggil murakab dan basit. Itu saja sebenarnya. Dan sikit muhasabah diri, biar kita mengaku kita ni jahil dan kita tahu kita jahil, daripada memang kita jahil tapi kita rasa kita alim. Itu masalah. Yang tu saya kata di atas tengok penyakit masyarakat lah ni, tambah ada media sosial, masing-masing nak komen dan berbicara, sedangkan ada benda dia tak layak pun nak berbicara, tapi masing-masing mengeluarkan pendapat dia. Tu masalah. Saya pun nak berkongsi juga maklumat. Kau nak kongsi pun kau kena semak dulu yang kau kongsi tu betul tak betul. Saya pun dapat pada ustaz juga. Ustaz mana kau ambil? Satu sekali pun ustaz mana, betul ke maklumat tu memang betul? Tambah ada benda yang dia cakap macam lain, saya cakap macam lain. Macam mana? Tu saya kata you must ensure yourself, you must get the right information from the right person. Right information from the right person. From the right person only you will get the right information. Jumpa orang betul saja kita boleh dapat maklumat yang betul. Kalau jumpa orang salah, jenuh lah kita esok pun betul. Satu pastikan siapa guru anda. Jadi sebelum nak berguru, hamba kena kenal dulu siapa guru. Satu zaman kita lah ni memang dia nak sebut macam mana, dia mencabar, fitnah besar dalam bab-bab mengaji, belajar, nak berguru kan. Sistem mana nak ikut, insya-Allah banyak sangat. Kalau hurai saja bab tu fitnah akhir zaman ni, dah ada ustaz yang syarah pun bab fitnah akhir zaman. Saya tak lanjutkanlah di situ kan. Saya sekadar untuk sedarkan, zaman kita lah ni begitu mencabar. Mencabar. Cuma kadang kita tak sedar cabaran tu. Baik. Bermula berbetulan antara jahil dan ilmu itu daripada berbetulan dua dhid, dengan kita nisbahkan bagi jahil murakkab, dan daripada berbetulan adam, yakni tiada sekali-kali, dan malakah, yakni makna yang berdiri pada lainnya, iaitu di sini ilmu yang berdiri pada zatnya, dengan kita nisbahkan yang kedua, dan hanya dinamakan nisbahkan yang kedua tu maksudnya jahil basit. Okey. Yang ni dia sebut ilmu lawannya jahil. Lawan ni lawan dhid ke ataupun bukan dhid? Dia kata berbetulan. Maksud berbetulan ni berlawanannya antara jahil dan ilmu. Ilmu lawan dia jahil. Daripada berbetulan dua dhid. Jadi dua dhid maksudnya tak ada menengahi lah dengan antara ilmu dengan jahil. Dengan kita nisbahkan bagi jahil murakkab. Kalau dengan nisbah jahil murakkab, memang ilmu lawan dia jahil murakkab. Yang tu dua dhid. Dan daripada berbetulan adam. Dan kalau bukan dengan makna jahil murakkab, maka ilmu lawan dia jahil. Jahil lawan daripada ilmu. Dia adalah berbetulan yang adam. Apa maksud adam? Artinya tiada sekali-kali, dan malakah, tak ada malakah. Yang ni bahasa-bahasa ni kita jumpa berapa kali lah ni.
Yang maksud malakah ni apa? Yang ni makna yang berdiri pada lainnya. Maksudnya sifat yang berdiri pada satu yang lain. Malakah ni sifat kebolehan yang ada pada satu zat. Maksud yang lain ni zat. Malakah yang ada pada yang lain maksudnya satu sifat, satu kebolehan yang gifted ada pada sesuatu zat. Itu dipanggil malakah. Budak ni kecil-kecil dah pandai berpidato. Itu dipanggil apa? Bahasa Arab dipanggil malakah. Dia ada malakah berpidato. Walaupun tak pernah belajar dengan siapa. Itu dipanggil malakah. Malakah. Malakah ni kalau bahasa orang putih, dia something gifted lah kan. Bukan belajar. Daripada kecil lagi dia boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Bukan ada siapa asuh dia berpidato, tapi dia pandai berpidato. Dia tahu cara-cara untuk bercakap, contohlah kan, tentang berhujah. Ni gifted. Tu bahasa gifted ni Arab malakah. Malakah. Ada orang jenuh pergi kursus imam, pergi naik jadi imam ketar. Ada orang tak payah pergi kursus jadi imam, bila-bila seorang jadi imam boleh jadi imam. Kan? Adanya tu. Jadi dapat dia ada malakah. Itu panggil malakah. Malakah. Jadi kalau lawankan jahil tu bukan jahil murakab dengan ilmu, tapi jahil basit, dia akan bermakna adam ataupun tak ada malakah. Yang ni di sini ilmu yang berdiri pada zatnya dengan kita nisbahkan yang kedua. Yang kedua tadi disebut, pertama kan disebut murakab, yang kedua jahil basit. Baik, dah hanya dinamakan yang pertama murakab. Okey. Habis itu disebut masalah did tak did. Disebut sekali lalu je. Bab tu memang dia kena ada banyak informasi lah nak faham did, naqid apa tu. Saya baca gitu saja. Dan dinamakan yang pertama murakab pasal apa? Pasal apa murakab panggil bersusun? Sekali lalu saya syarahlah tadi. Kerana ia melazimkan dua jahil. Pasal ada dua jahil. Tak mana? Maka seolah-olah ia murakab, seolah-olah dia bersusun. Apa dia susun ni? Yakni disusunkan, maka murakab dengan makna isim maf'ul. Yang disusunkan, murakab. Panjang umur kita belajar di tasrif itu. Daripada rakkaba yurakkibu tarkiban fahuwa murakkibun wa dzaka murakkabun, isim maf'ul. Yang disusunkan. Maka mula-mula jahilnya dengan hakikat. Mula-mula dia jahil, dia bodoh, dia memang tak tahu. Dan kedua, jahilnya dengan hal dirinya. Dia tak tahu yang dia jahil. Sekali lalu saya sebutlah. Orang jahil dan dia tak tahu dia jahil. Bahkan sangkaan dia alim. Itu jahil murakab. Dua kali bodoh. Dia tak tahu dan dia tak tahu dia tak tahu. Itu jahil murakab. Kita biar apa? Hang main pondok siapa? Banyak benda saya tak tahu. Tajwid tahu, tajwid tak tahu. Nahu tak tahu, fiqh tak tahu. Fiqh tak tahu. Macam nilah, apa pun tak tahu. Baru nak mula. Bukan jadi ustaz, baru nak start. Mufi bahasa-bahasa gitu kan. Ada orang tak pernah pergi belajar, tapi dia rasa dia ustaz. Tambah orang panggil dia ustaz. Ustaz, wow, pakai kepiah sikit, pakai jubah sikit. Ustaz. Orang panggil ustaz. Orang panggil ustaz. Oh, punya kembang lah dia, orang panggil ustaz. Apa yang sebut, walaupun jahil apa pula pun tak tahu. Tapi tu yang kata betul kata Imam Ghazali, betapa mulianya ilmu sampai orang jahil walaupun jahil dia seronok dapat gelaran yang baik-baik di kalangan orang berilmu. Panggil ustaz, wahai alim ulama, wahai syekh, wahai mufti. Oh, kembang bungkok kena panggil tu. Tapi kalau mufti panggil oi bodoh, oh jangan. Tambah kata mufti ni bodoh, oh jangan. Ni maulana ni bodoh, sebodoh-bodoh maulana, oh jangan sebut itu. Oh maulana mana tak tahu kan. Baik. Jadi dia jahil dengan hal dirinya, bahawasanya ia jahil akan dirinya jahil.
Baik. Dan barang yang dalam makna jahil itu, okey, selesai. Yang tu sebab panggil murakkab. Basit, dia tak ada pengetahuan, itu basit. Dan barang yang di dalam makna jahil itu seperti zon. Jadi mustahil pada Allah Ta'ala jahil dan barang pada makna jahil. Apa dia antara yang termasuk dalam makna jahil? Itu masuk barang ni, benda-benda, perkara-perkara yang diistilahkan yang ni jahil. Termasuk jahil ni zon. Lagi syak, waham. Berapa kali dah kita jumpa kalimah ni kan? Zon apa? Kalau dengan 10 zon, 6, 7, 8, 9 itu dipanggil zon. 5 syak. 1, 2, 3, 4 waham. 10/10 ilmu, yakin. Boleh faham kan macam tu kan? Pakai nombor skala pakai skala Allah Ta'ala tak ada istilah 9/10, 8/10, 10, 7/10 tambah 5/10, 1/10. Subhanallah. Satu Allah Ta'ala, apa dia? Sempurna sesempurnanya. Bahkan inkishaf nyata yang kita tak pernah terfikir macam mana begitu nyata dan jelas ilmu Allah Ta'ala terhadap makhluk dan terhadap diri dia. Baik, ada bab kita dah belajar tu, alhamdulillah. Dan zon itu mendapatkan tepi yang teguh. Ini bahasa kita tu saya kalau guna skala 10, 0, 5 tengah-tengah, nak boleh 10/10 teguh. Jadi nak pergi ke teguh 6, 7, 8, 9. Tu zon. Mendapatkan dua tepi. Dan syak itu dia mendapatkan dua tepi. Syak 10 ni 0, dia 5 syak. Guna 10 senang atas had yang bersama, sama duduk tengah-tengah syak antara keduanya. Dan waham itu mendapatkan tepi, dia lebih kepada tepi yang tiada teguh. Jadi 10, 0 dia 1, 2, 3, 4. Boleh guna skala dengan 10, boleh guna peratus, pasal lah sah belaka lah, untuk dapat sedikit gambaran apa dia zon, syak, waham. Allah tak ada istilah syak, zon, waham. Dan apa yang pada makna dia, subhanallah. Allah memang mesti sabit ilmu dia, nyata. Tak perlu apa-apa cara, jalan, kaifiat, usaha, ujian, cobaan, telekan, pandangan untuk atau usaha, kena merenung, kena memikir, perlu pengamatan, perlu dari tindakan daripada makhluk, tindak balas daripada makhluk, baru dia boleh mengenal pasti siapa kita. Subhanallah. Dan setengah daripada, panjang lagi ni, situ dulu. Dia nak urai dengan agak detail lagi apa yang pada makna jahil. Situ insya-Allah. Sekadar kita bicara ni mustahil, jahil, jahil 2, murakkab, basit. Prinsip kita belajar akidah, Allah dia saja yang ada ilmu, semua makhluk jahil. Jahil tu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Dan kita ada ilmu pun, nampak kita ada ilmu, sebenarnya Allah lah yang beri kita ilmu. Satu, kalau kita berasa kita berilmu, tenggelamkan diri kita dengan sedarkan Allah yang anugerahkan zat, bagi jadi zat kita, dia kurnia sifat kita, dan sifat anggota akal, fikiran, otak yang sejahtera, dia berikan kita bermacam-macam pengetahuan untuk kita. Allah yang bagi aku ilmu, butuh pun sandar pasal lekat kat aku, ada kat aku, zahir melalui aku, bukan aku punya pun, semua hak Allah. Itu tauhid. Itu tauhid. Satu, pegang prinsip kita ni, la ilma lana illa ma'alam tanah. Yang tu antara fardu ain nak kena belajar. Yang tu pun saya sebut awal tadi, ada bahas-bahas yang halus-halus tu, kalau agak susah tu tak ada masalah, tapi yang mesti tauhid dapat apa dia?
Allah alim, aku jahil. Satu, kalau duk rasa kita hebat, ilmu besar, wajib taubat daripada perasaan tu. Pasal yang tu istilahnya dia boleh bawa syirik. Pasal kita nak belajar ni tauhid. Tauhid hanya apabila mengiktiraf Allah Ta'ala saja alim, lain pada Allah Ta'ala jahil. Kalau kita rasa kita alim, maksudnya masih syirik, mensekutukan sifat ilmu pada mumpasil dengan Allah Ta'ala. Kita ada ilmu, subhanallah. Tak betul. Walaupun atas nama ilmu tak, kita jahil. Ni ada Allah bagi kita tengok. Rasakan apa yang ada pada kita adalah semata-mata Allah beri kepada kita. Itu pun dia beri, kalau kita nilai, Allah kan. Terlalu kerdil, manfaat memang besar, wajib kita syukuri. Pula tu gunakan tak pada tempat yang diperintah. Macam-macam tu, nak muhasabah tu. Yang tu khas pergi ngaji tasawuf. Bila nak mengaji, satu hal. Baik, soalan kalau ada sekitar apa kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.